di waktu petang di Gelang Serai. Salam semua, kita bertemu lagi. Suatu petang, kawan-kawan tak bermain sembunyi-sembunyi. Setelah selesai belajar, kami keluar ke halaman. Mula-mula kami bermain kejar-kejar. Kemudian satu persatu kawan datang ikut bermain. Kata Esa, okey, kita main sembunyi-sembunyilah seperti biasa. Semuanya bersorak. Okey, setuju. Sekarang kita undi. Opesum. Setiap kali undi, begitulah caranya. Ada satu cara lagi ialah dengan melantunkan duit shilling ke atas. Bila duit shilling itu jatuh ke tanah, tengok. Duit shilling itu, kalau muka Queen disebut kepala. Kalau bunga di sebelah belakangnya. Ziza pasang lagi, kata Ayah Aziza. Korang jangan sembunyi jauh-jauh tau. Macam-macam tempat mereka cari untuk bersembunyi. Ada yang sembunyi belakang reban ayam, belakang tangga, bawah rumah, tepi pokok pisang dan lain-lain. Kami pun berlari mencari tempat bersembunyi. Kata Esa, mari kita sembunyi dekat kedai roti. Boleh tengok pekerja itu buat roti. Kedai itu tak jauh dari rumah kami. Di depan halaman ada sederet rumah sewa dan di belakang rumah sewa itulah kedai roti. Semenjak dah bersekolah, kawan-kawanku sudah berani bermain jauh sikit dari halaman rumah. Sebaris dengan kedai buat roti ini, sebelahnya adalah tauke buat sederet rumah-rumah sewa. Penyewanya semua orang-orang Islam. Bilik pertama penyewa orang Melayu. Bilik kedua penyewanya orang India penjual sup kambing di Gelang Serai. Kami tahu anaknya adalah pembantu ayahnya. Aku tengok Mak B sedang membersihkan tulang, kulit dan kepala kambing. Lepas tu dia jemur kulit kambing. Aku kesian tengok dia tak dapat sekolah. Dia kerja kuat menolong ayahnya. Menghadap pintu masuk tempat buat roti, penyewanya ialah Mama Babu. Semua keluarganya kenal dengan keluarga aku. Anaknya yang sulung bernama Wahab. Kata dia, aku bilang nenek kau merayau sampai sini. Bilang sajalah, aku tak takut. Kami berdiri di depan tingkap. Lihat pekerja-pekerjanya membuat kerja masing-masing. Ada yang sedang menguli tepung dalam sebuah petak panjang yang diperbuat daripada kayu. Pekerja-pekerjanya ramai. Pekerja-pekerjanya tak pakai baju. Hanya singlet tidak berlengan dan berseluar pendek belang-belang. Ada yang sudah selesai menguli tepung. Roti yang siap tunggu untuk dibakar berderet di atas papan panjang depan oven. Kami semua nak balik, tapi kata Esa dan Mila, tunggu dulu, tengok dia bakar roti. Pekerja-pekerja sudah pun memanaskan oven dengan membakar kayu bakau dalam oven batu yang besar. Sampai waktu cukup panas, pekerja buka pintu oven. Waktu itu aku dapat lihat bara merah dan berbahang sekali. Pekerja-pekerja itu menolak bara-bara ke tepi tembok oven itu. Selepas beberapa minit, mereka ambil papan roti itu, dimasukkan ke dalam oven, lalu roti ditolakkan supaya tertanggal dari papan, masuk dan terletak di lantai oven, lalu ditutup. Jadi, roti dibakar dari wap oven. Sekejap saja sudah berbau wangi, tanda roti sudah masak. Sungguh berselera dan rasa nak makan roti panas itu. Makan begitu saja rasa dah sedap, tanpa mentega atau kaya.
Begitulah pekerja mengeluarkan roti yang sudah masak, lalu dimasukkan dengan yang lain. Petang agak-agak jam 5 begitu, orang-orang kampung datang membeli roti yang segar dan panas-panas di kedai ini. Kelihatan pekedai-pekedai bangsa India, Cina serta beberapa orang Melayu datang dengan berbasikal atau membawa bakul untuk membeli roti. Roti-roti ini dijual di kedai-kedai dalam kampung atau kedai-kedai kopi di sekitar Geylang Serai. Kalau nak roti bai, kena pergi ke Joo Chiat Road, berdekatan Masjid Khalid. Sampai sekarang, kedai roti bai ni masih ada lagi. Dalam pada itu, kami terdengar bunyi seruling yang ditiup oleh bai di barisan rumah sebelah kedai roti berhadapan halaman rumahku. Kata Isa, bai ular tu, mari kita tengok. Kami pun berlari kesukaan ke barisan rumah sewa di sebelahnya. Barak ini berhadapan dengan rumah-rumah kami. Memang waktu petang begini, aku selalu dengar bunyi tiupan seruling. Kami berlari ke deretan rumah sewa. Dah nampak bai sedang meniup seruling di depan 2 buah bakulnya. Dalam setiap bakul itu ada seekor ular senduk. Besar juga ular itu. Lama juga dia tiup seruling itu. Dengan perlahan-lahan, ular itu berdiri dan bergoyang-goyang mengikut alunan seruling itu. Ular itu boleh berdiri tegak. Kami berkerumun melihat ular itu. Selepas beberapa kali berlatih, ular itu ditaruh di lantai. Pada hari itu, pertama kali aku dan kawan-kawan terkejut besar melihat satu lembaga hitam keluar dari dalam rumah bai itu. Pada mulanya kami ketakutan sebab pertama kali aku melihat seorang berpurda hitam langsung dari kepala hingga ke kaki. Hanya 2 lubang di purda itu untuk mata sahaja. Dalam ketakutan, aku curi-curi pandang juga. Dari kelopak matanya, nampak wanita itu putih dan cantik, iaitu isteri bai. Keluarga ini baru datang dari utara Pakistan. Mereka baru juga menyewa rumah di sini. Perempuan berpudra hitam memang tak pernah aku tengok di tahun-tahun 50-an dan 60-an. Tetapi apabila masuk tahun-tahun 70-an, pemandangan ini dah seperti biasalah orang-orang perempuan berpurda. Waktu dulu, perempuan tidak berhijab. Kalau ada pun, yang tua saja, berselendang jarang dan boleh nampak rambut. Berbalik pada cerita bai, dia pun memberi ular itu makan 2 ekor anak ayam yang sudah besar hidup-hidup. Ular itu telan anak ayam itu perlahan-lahan hingga setengah badannya, lalu dia telan lagi yang seekor. Nampak bahagian badan ular itu bergelembung dan perlahan-lahan bergerak masuk ke badan ular itu. Turun sedikit-sedikit. Bai itu kerjanya buat pertunjukan di bandar, terutama pada hujung minggu. Liza datang dan bertanya di mana kami bersembunyi. Puas dia cari tak jumpa. Kata Isa, sebab tak jumpa besok kau pasang lagi. Begitulah aktiviti aku dan kawan-kawan setiap petang selepas belajar, sapu lantai dan angkat jemuran yang sudah kering. Sebelum mandi, petang jam 6.30, kerja aku masukkan ayam atau cari ayam, masukkan ke dalam reban. Setiap hari ada saja yang nak dibuat dan bermain. Sungguh seronok. Budak-budak sekarang tak jumpalah kehidupan berkawan macam ini. Setakat ini dulu, kita jumpa lagi di lain bahagian.
Bye.